Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat menghadiri sesi FB Live kita yang seterusnya. Pada malam ini kita akan berbicara berkenaan dengan satu gerakan batiniah yang agak tersebar luas sebenarnya di tanah Melayu. Sisa-sisanya masih ada lagi, tapi mereka berkembang luas pada tahun 70-an, 80-an dan 90-an. Tapi sebelum tu saya rasa wadah FB Live ni yang paling sesuai lah waktu zaman-zaman COVID-19 ni. Jadi saya menggalakkan asatizah-asatizah, ulama-ulama yang mana kuliah-kuliahnya terpaksa diberhentikan untuk beralih ke online. Banyakkan buat FB Live supaya ilmu tidak terputus, dalam masa yang sama mudarat tidak kita sebar-sebarkan. Kita tunggu sebentar kawan-kawan kita untuk sertai. Okey, sebelum tu Ana minta teta boleh? Marhaban, marhaban. Mana situ? Okey. Selamat malam semua. Jemput hadir. Jemput kawan-kawan. Kita tunggu sekejap. Tunggu kawan-kawan kita yang lain hadir. Kenapa? Oh. Oh. Kau dah tak rumit je. Dan kepada mereka-mereka yang mengikuti FB Live saya tanpa gagal, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada yang komen. Terima kasih juga kepada yang berusaha membetulkan kesilapan. Baru-baru ni isu qada kan, masih ongoing lagi. Masing-masing pihak percaya apa yang dia pegang itu betul. Tak ada masalah, kita teruskan. Bagi mereka yang menganggap saya salah, teruskan hujahan anda. Cuma saya jemput ke wall saya lah. Jangan pergi buat posting sendiri kat wall sendiri. Saya bukan stalker untuk pergi wall awak hari-hari. Saya punya posting dekat saya punya wall, awak datang komen kat wall saya lah. Dan kalau awak tak nak juga, paling tidak send saya message, beritahu saya bahawa awak sudah buat satu posting baru untuk mengkritik pandangan saya. Okey. Malam ni bukan pasal qada dan qadar, kita cerita berkenaan dengan satu gerakan batiniah. Ada apa-apa soalan mungkin boleh tanya dah. Mic clear ke? Sila beri respon. Marhaban Syahid. Marhaban Puan Saadia. Marhaban Wan Afiq dan teman-teman sekalian. Bagi siapa yang tinggal dekat Taman Tun, silalah hadir, kita boleh jumpa berhadapan. Okey. Pada malam ini, gerakan batiniah yang saya maksudkan itu tidak lain dan tidak bukan adalah gerakan Al-Arqam. Saya ulang sekali lagi, gerakan yang saya maksudkan adalah gerakan Al-Arqam. Saya melihat adalah penting untuk kita buat case study berkenaan dengan kumpulan ini supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang sama. Saya bukan nak kata saya orang pertama yang buat kajian tentang Arqam ni. Banyak ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama di Malaysia yang dah buat pembongkaran. Bahkan pada tahun 1994 telah dikeluarkan fatwa mengharamkan kumpulan ini. Jadi saya agak datang lewat. Cumanya mungkin orang terlupa kan. Nama Arqam tu sudah tidak disebut-sebut lagi. Adalah sikit-sikit orang yang faham, orang yang tahu, buat kajian dia tahu. Tapi rata-rata masyarakat dah tak sebut lagi nama Arqam tu. Jadi penting untuk lihat ke belakang. Kita lihat ciri-ciri batiniah pada ajaran Al-Arqam. Dan kita lihat kalau ada ciri-ciri yang sama pada hari ini, kita hati-hati. Saya melihat
ada metamorfosis. Metamorfosis ni faham lah ya, dia tak berubah secara total, tapi ada perubahan dari segi bentuk, hakikatnya kekal sama. Ada beberapa kumpulan dekat Malaysia ini yang masih meneruskan beberapa ajaran yang dibawa oleh kumpulan Al-Arqam ini. Saya tak perlu sebut nama. Antaranya baru-baru ini, saya tak perlu cakap ke mana saya pergi, siapa saya jumpa. Ada beberapa serpihan teori-teori yang dibawa dalam Al-Arqam itu telah bertukar rupa. Di kalangan orang Melayu sekarang ini, khususnya di Malaysia, ada yang beranggapan bahawa tentera hitam daripada timur, ya, mereka kata itulah orang Melayu. Sedangkan dalam hadis lain menjelaskan bahawa daripada timur itu Khurasan. Tapi ada sebahagian golongan mereka mati-mati nak kata tentera ataupun panji-panji hitam daripada timur itu adalah orang Melayu. Mereka bersandarkan kepada sebuah hadis tentang Bani Tamim, ya, dan Bani Tamim itu dikatakan bahawa tanah Mim Melayu. Saya pun pelik lah, kenapa tanah Melayu je, kenapa tak Bani Taj Mahal ke, kan, Bani TM lain, macam-macam boleh. Dikatakan dengan yakin bahawa Bani Tamim itu adalah tanah Melayu. Walaupun gerakan Al-Arqam tu, mereka tak kata bahawa Bani Tamim itu tanah Melayu, tapi mereka dakwa bahawa Bani Tamim itu adalah Ustaz Asy'ari Muhammad, ya, pengasas kepada gerakan Al-Arqam. Didakwa bahawa dia sebagai pemuda Bani Tamim, Assalamualaikum, dia sebagai pemuda Bani Tamim, dia akan mempersiapkan jalan untuk kehadiran siapa? Imamul Mahdi. Okey, dan Imamul Mahdi itu pun mereka sudah identify. Dan konsep mereka tentang Imamul Mahdi itu juga sangat rapat dan sangat dekat dengan konsep Imamul Mahdi yang dipegang oleh golongan Syiah. Okey. Ada yang dah komen dekat sini, Al-Arqam kalah perang. Betul lah. Mereka ni banyak buat ramalan-ramalan. Bukan mereka lah secara khusus, tapi Asy'ari Muhammad itu sendiri. Banyak ramalan-ramalan yang mereka telah buat tak jadi. Okey, itu secara tidak langsung merobohkan segala dakwaan-dakwaan besar-besar yang mereka dakwakan kepada diri mereka sendiri. Ya, Asy'ari Muhammad mendakwa dia boleh yaqazah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan yaqazah dengan Imamul Mahdi. Tapi banyak ramalan-ramalan ini meleset. Dia meninggal dunia dalam keadaan banyak ramalan-ramalan dia tidak berlaku. Okey. Sebab tu ada sebahagian pengikut-pengikut dia dulu sewaktu dia meninggal, mereka tak boleh terima yang dia dah mati. Mereka kata dia hanya ghaib. Begitulah juga pegangan mereka-mereka yang mengamalkan aurat Muhammadiyah sebahagian, ya, mendakwa bahawa pengasas wirid tersebut iaitu Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi pun tak mati juga, ya. Dia ghaib pada 1925 kalau tidak silap saya. Dia ghaib dan dia akan kembali nanti di akhir zaman dan bergabung dengan Nabi Isa. Inilah sebiji teori yang dipegang oleh golongan Syiah. Ghaibnya Imamul Mahdi, imam ke-12, iaitu Muhammad ibn Hasan al-Askari, anak kepada Hasan al-Askari. Dan Muhammad bin Hasan al-Askari didakwa dibawa lari masuk ke gua dan ghaib, dan akhir zaman nanti dia akan keluar. Dan kita lihat nanti, saya akan kongsi beberapa pendirian sebahagian sufi-sufi batini seperti Ibn Arabi, seperti Sya'rani, ya, mereka juga mendakwa yang sama. Okay, Imam Sya'rani dengan khusus mengatakan bahawa Imamul Mahdi itu adalah siapa? Muhammad bin Hasan al-Askari, yang dikatakan oleh Syiah Imam 12 itu, Syiah Ithna Asyariyah. Dan Imam Sya'rani mendakwa bahawa kenyataan itu ada dalam kitab Futuhat Makkiyah yang ada di tangan beliau. Kalau kita cek Futuhat hari ini, tak ada kenyataan tersebut. Tapi Futuhat yang ada di tangan Syekh Sya'rani ada kenyataan tersebut. Mana satu lebih sahih, kita serahkan kepada pengkaji. Ya, kita serahkan kepada pengkaji. Saya baca sikit soalan-soalan kalau ada. Okey, tentang pantheism dengan wahdatul wujud ni saya tolak ke lain hari, sebab saya dah cerita panjang benda ni, takut orang bosan pula dengan saya mengulang benda-benda sama. Tentang M. Nasir pun saya minta cerita lain hari. Okey, okey. Di tangan saya ni ada sebuah buku yang telah dimakan oleh anak-anak.
Okey, saya pernah baca buku ni tapi saya tidak pernah memiliki buku ini. Saya pernah dipinjamkan dulu. Bentuk yang lebih sempurna daripada inilah. Tapi baru-baru ni saya dipinjamkan lagi dengan buku ini. Dan ini antara menjadi rujukan saya. Dan saya ada beberapa buah buku yang ditulis oleh Asy'ari Muhammad. Yang siapa yang nak kaji boleh kaji. Saya tak baca semua. Tapi dalam buku inilah kita boleh jumpa masalah yang paling banyak. Kerana didakwa bahawa buku inilah antara buku asas yang menjelaskan pegangan Al-Arqam. Bagi anak-anak muda yang tak kenal Arqam ni, awak kena tahu bahawa impak mereka besar di Malaysia. Okey, pengikut mereka sangat ramai. Bahkan mereka sampai ke tahap dah buat kerajaan bayangan. Sebahagian pihak mendakwa sebab itulah kerajaan masuk campur. Sebab apa? Al-Arqam telah mendakwa ada kerajaan bayangan. Maka sudah ada ura-ura politik. Kami faham kenapa mereka ke situ, sebab mereka mendakwa jemaah ini adalah jemaah pemuda Bani Tamim yang akan menyerahkan mandat nanti kepada Imamul Mahdi. Jadi sudah tentu mesti bercerita tentang kekuasaan politik. Jadi selepas mereka bercakap tentang kerajaan bayangan ni, kita lihat mulalah ISA masuk campur dan jemaah mereka dikalahkanlah pada waktu itu. Dalam waktu di mana Asy'ari Muhammad mendakwa kita tak lama lagi akan dapat kerajaan, pada waktu itu dicantas. Itu adalah bukti jelas bahawa dia berhubungan bukan dengan Nabi Muhammad, bukan dengan Imam Mahdi, tapi dengan jin-jin dan syaitan-syaitan yang menunggang dia dan menunggang jamaah dia. Nah, hari ini kita ada ramai bekas-bekas Al-Arqam yang boleh menjadi saksi kebenaran apa yang saya kata. Okey, saya kenal banyak orang Arqam, saya duduk lama dengan mereka, banyak berbincang dengan mereka, pernah menghadiri program-program mereka. Sangat fahamlah apa yang mereka buat, sangat faham apa yang dibawa oleh Asy'ari Muhammad ini. Saya tak pernah jumpa Asy'ari Muhammad. Saya mendalami tentang gerakan ini selepas dia meninggal dunia. Okey. Soalan last Ustaz, pandangan Ustaz mengenai Jalaluddin Ar-Rumi. Aduh, Nas Oshimoshi ni akal betul lah. Tiga-tiga soalan ni aku tak nak bercakap hari ni kau tanya. Kalau saya nak jawab, saya tolak ke ujung nanti, boleh tak? Sebab Jalaluddin Rumi ni saya jarang bercerita. Kemungkinan saya akan selitkan. Tu minta maaf ya. Sebab takut potong my train of thought. So tanpa membuang masa, kita masuk cerita Aurat Muhammadiyah ini. Saya dari Singapura dan gerakan ini pun berkembang biak juga di Singapura pada waktu itu. 80s and 90s especially ya. Dan mereka buat impact ekonomi, buat impact industri hiburan. Okey, buat impact yang besar. Kalau tak silap saya, mereka antara yang bertanggungjawab bawa masuk Tudung Labuh ya, bahkan Purdah. Bab ni kita tak boleh nafikan mereka ada sumbangan. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, dia orang ni Ustaz kata Batiniyah lah sesat, tapi Ustaz iktiraf sumbangan mereka. Sebab tu kita kena adil. Pendirian saya tentang Asy'ari Muhammad adalah dia bermula okey, dia bermula baik, tapi selepas ada amalan-amalan melampau yang diamalkan dalam tarikat Aurat Muhammadiyah itu, maka bermula kesesatan dia. Jadi sewaktu dia okey, kita iktiraf kebaikan yang mereka sumbang. Kalau kita lihat mungkin industri nasyid hari ini perbezaan pandangan lah ya. Bagi saya, of course, saya cenderung mengatakan ia adalah haram, muzik adalah haram. Tetapi bagi sebahagian pihak melihatnya sebagai we don't have a choice. Kalau tidak mendatangkan alternatif, maka masyarakat akan lebih kepada muzik-muzik yang bukan-bukan, yang merosakkan akhlak. Jadi terpaksa. Ini pandangan yang kedua. Jadi kalau kita nak ambil pandangan yang kedua itu, kita iktiraflah sumbangan Asy'ari Muhammad ini. Sebab awal-awal ni nasyid yang dibawa tu pun tak adalah piano ke apa, violin pun tak ada, gitar pun tak ada, hanya pakai gendang sahaja. Betul tak? Maka pada waktu itu mungkin kita boleh terima dan mungkin tak ada khilaf lah tentang kehalalan status muzik yang mereka bawa. Ustaz, bila Ustaz kata Asy'ari Muhammad ni masa awalnya okey, dia punya pengajian tu lebih ke arah Asy'ariyah ke? Dia ni ada Nahdlatul Ulama Indonesia pernah mengeluarkan satu kenyataan berkenaan dengan ajaran Arqam ni. Ni kalau tak silap saya sebelum diharamkan, kalau tak silap saya. Okey. Kemungkinan info yang sampai kepada Nahdlatul Ulama itu tidak penuh dan tidak sempurna. Maka mereka kata tak ada masalah kepada ajaran Aurat Muhammadiyah dan ajaran Al-Arqam. Mereka kata, dan mereka catat di situ bahawa aliran Al-Arqam ni berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah
Asy'ariyah, mengikut mazhab Syafi'i dalam fiqh, dan dalam tasawuf mengikut Al-Ghazali. Itu yang didakwa oleh Nahdlatul Ulama. Pada saya itu adalah kesilapan lah. Saya harap bagi mereka yang ada kaitan dengan Nahdlatul Ulama, harap dapat betulkanlah. Tapi mungkin keperluannya tidak berapa besar sebab nama Al-Arqam itu sendiri sudah tidak lagi digunakan. Okey, ada tanya saya pernah jumpa Ustaz Abdul Halim Abbas ataupun tidak. Saya tidak pernah bertemu dengan beliau, tetapi saya ada bertemu dengan orang yang rapat dengan beliau. Okey. Baik. Batiniyah ni ada dua, kalau kita nak bagi kategori. Of course, dalam perspektif lain ada banyak kategori, tapi dalam perspektif yang nak sampaikan ni ada dua. Maksud dia apa? Ada batiniyah ni, mereka ni bukan sengaja nak hancurkan Islam. Okey, mereka sesat, akhirnya mereka ditunggangi oleh makhluk-makhluk jin dan syaitan sebagai pengasas sebenar gerakan-gerakan mereka. Dan saya menjelaskan secara yakin bahawa gerakan Al-Arqam ni di sebalik mereka adalah golongan jin dan syaitan. Okey, sebab mereka ni ada satu watak. Kalau kita rujuk buku Tersungkur di Pintu Syurga oleh Zabidi Muhammad, kalau tidak salah saya, dia adalah bekas Al-Arqam. Dia mendakwa bahawa Asy'ari Muhammad ni, bila dia beriaqazah, dakwaan dia beriaqazah dengan Rasulullah SAW, hakikatnya dia bercakap-cakap dengan seorang wanita, okey, bernama Azura, yang mendakwa Rasulullah bercakap melalui dia. Maksud dia menurun. Bayangkan, orang ni mendakwa menurun Rasulullah SAW. Nabi masuk dalam badan wanita itu dan wanita itu bercakap-cakap dengan Asy'ari Muhammad. Jadi mereka ditunggangi sebenarnya oleh jin dan syaitan. Tapi ada satu kategori batiniyah yang memang sengaja nak hancurkan Islam. Jadi kalau tanya saya, Al-Arqam ni termasuk dalam kategori mana? Saya kata yang pertama. Maksudnya mereka ni bukan sengaja nak hancurkan Islam. Bahkan banyak di antara mereka yakin inilah Islam sebenar. Mereka perjuangkan, dan semangat perjuangan mereka luar biasa. Saya harus ingatkan, saya tak pernah jumpa mana-mana jemaah yang ada semangat luar biasa dalam berdakwah, dalam berusaha, dalam bidang ekonomi, dalam bidang apa sekalipun. Mereka punya semangat tu luar biasa. Saya faham daripada mana datang sumber semangat itu, kemudian nanti kita boleh cerita. Okey, nanti kita boleh cerita. Oi, banyak soalan-soalan lari ni. Naughty people you are. Okay, you all ni. Cuba tanya soalan yang pasal Arqam dulu. Okay, saya ulang lagi sekali, saya bukan orang pertama yang buka pasal Arqam. Banyak dah ditulis tentang Arqam ni. Boleh cek fatwa pun, fatwa Jakim tentang Arqam. Ada yang tanya, aurat Muhammadiyah masih ada di Singapura? Masih ada lagi diamalkan. Okay, saya ada buat beberapa tanda dalam buku ni. Okay, dalam kitab aurat pegangan Darul Arqam ni, Asy'ari Muhammad mendakwa bahawa pengasas aurat Muhammadiyah iaitu Muhammad bin Abdullah Al-Suhaimi, dia ni ada minta murid-murid dia seru nama dia. Maksud dia kalau ada apa-apa masalah dalam hidup, seru nama dia. Maksud dia istighasah tu lah. Minta tolong pada guru. Pegangan saya memang benda ni ada khilaf di kalangan ulama, tapi bagi saya khilaf itu khilaf yang tidak muktabar kerana hujah yang terlalu lemah. Golongan-golongan yang nak bertaklid buta dengan ulama akan sangat sensitif dengan apa yang saya cakap, marah. Tapi itu hak awak untuk berpegang pada awak nak berpegang. Jadi dalam muka surat 54, Syekh Suhaimi telah berpesan dan memberitahu keluarganya dan murid-muridnya bahawa jika sesiapa di antara mereka menemui sesuatu bahaya atau kesusahan atau ada sesuatu hajat, maka mereka serulah namanya. InsyaAllah dia akan menolong mereka. Pesanan Syekh Suhaimi ini telah diikuti oleh keluarganya dan murid-muridnya. Maka seruan itu telah berhasil pada umumnya dengan syarat bahawa orang yang memohon pertolongan itu hendaklah menurut titah perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Wah, dia punya hujung tu baiklah kan. Mereka ni kalau kau perasan, mereka kena letak syarat-syarat nak amalkan wirid ni, kena jauhi maksiat, kena jangan ada sangka buruk dan sebagainya. Itu semuanya lapikan saja. Okey? Sebab kalau kita lihat, bomo-bomo pun ada syarat yang sama. Kalau dia nak ajar murid-murid dia, pergi betapa dan sebagainya, jaga hati, jaga perasaan, jaga akal, itu tidak menjadi bukti aliran-aliran ini bukan aliran batiniyah. Okey?
isu seruan ini, kalau dia betul seorang syekh yang betul, dia akan kata ada masalah, seru pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah tolong, betul tak? Dan kalau ada masalah-masalah di kalangan berkenaan dengan perkara-perkara yang manusia boleh selesaikan, yang Allah berikan kudrah pada manusia boleh selesaikan, panggillah. Ya, ini seruan seperti ini, maksud dia syekh ni ada ke tak ada ke dekat situ, awak seru nama dia, dia akan tunaikan hajat awak. Ada seorang bekas syekh tarikat Tijaniyah di Sudan yang bernama Syekh Hamid Adam. Dia ni, dia dakwa dia dah sampai tahap jadi syekh tarikat Tijaniyah. Dia sudah melalui khalwah, dah mengamalkan wirid dan sebagainya. Dan sekarang ni dia kata dia ada bertaubat, dia dah tinggalkan jalan ini. Dan dia kata jalan itu sebenarnya adalah jalan sihir. Jalan sihir. Boleh dengar ceramah dia tapi dalam bahasa Arab lah. Apa dia kata? Dia kata berlaku yang sama pada dia. Murid dia pada satu hari balik rumah, lalui sebuah jalan, ada serigala. Maka bila serigala tu menuju ke arah perempuan itu, dia sebagai murid Tijani, Syekh ini Hamid Adam ni, diseru nama Syekh dia, wahai Syekh Hamid Adam, tolong aku. Maka apa yang berlaku? Ada satu sosok tubuh yang datang menyelamatkan perempuan itu daripada serigala tersebut. Serigala itu pun pergi. Maka berita ni sampailah kepada Syekh Hamid Adam. Perempuan tu ceritakan datang pada dia, dan perempuan tu kasih hadiah pada dia. Dia kata, wahai Syekh, kerana kau telah selamatkan aku, ambillah hadiah ni. Maka pada waktu itu dia terimalah, dia belum taubat lagi. Tapi selepas dia taubat, dia kata sebenarnya yang datang tu adalah jin, bukan aku yang datang selamatkan. Okey, benda ni penting untuk kita ambil perhatian. Sebab bila saya bercakap dengan ramai orang Melayu kita, mereka dakwa, oh sekian-sekian ni adalah wali. Kenapa? Kerana aku nampak dia dekat Mekah. Dan orang yang lain pula nampak dia dekat Malaysia dalam masa yang sama. Lepas tu ada orang lain pula nampak dekat Amerika Syarikat. Lepas tu bila aku seru nama dia, dia datang tolong aku. Wali ni. Itu tak semestinya tanda seorang wali. Ini bukan kata-kata saya. Ini kata-kata orang yang telah melalui tarikat batiniyah itu dan telah pun membuat pengakuan itu adalah jalan sihir. Dulu aku adalah tukang sihir, orang anggap aku wali. Aku adalah tukang sihir, orang anggap aku wali. Okey, dia dakwa ada ilmu lipat bumi. Boleh macam pintu Doraemon tu lah. Pintu Doraemon tu, pintu suka hati tu adalah ilmu lipat bumi lah. Boleh pergi ke mana-mana. Ilmu ni memang ada, memang diamalkan oleh tukang-tukang sihir. Lipat waktu tu saya tak pasti lagi, tapi lipat bumi memang ada, dan memang ada orang yang boleh buat. Ada tanya, Ustaz, gerakan Al-Arkam ni masih ada negara luar tak? Ada, tapi dia tak pakai nama Arkam lah. Okey, soalan-soalan dah improve tahan ya. Terima kasih, terima kasih. Ramai golongan Arkam ni orang yang ikhlas, orang soleh. Saya jumpa ramai di kalangan mereka, dan ada di antara mereka yang melakukan dakwah yang luar biasa. Jika mereka ikhlas, mereka ikut jalan Ahlussunnah wal Jamaah, mungkin ada kesalahan sana sini, kita mohon Allah ampunkan mereka dan Allah terima ibadah mereka. Tapi bagi mereka yang ikut 100%, yang ikut secara penuh, saya nasihatkan, tinggalkan. Okey? Baik, ini isu istighasah. Dan banyak ulama' ada mengkritik benda ni. Dan mereka mendakwa boleh istighasah kepada guru, kerana guru mereka ni, kalau golongan Arkam ni, mereka mendakwa guru mereka adalah sahibul zaman. Tahu tak sahibul zaman tu apa? Sahibul zaman tu adalah kutub. Kutub ni adalah manusia yang paling mengenal Allah dalam sesebuah zaman. Kalaulah penjelasan kutub itu saja saya masih boleh terima. Kan, mestilah dalam sebuah masa tu mestilah ada orang yang lebih kenal Allah daripada orang lain. Maksudnya mesti ada orang lebih alim daripada orang lain. Itu tak ada masalah. Tapi masalah bila kita rujuk kitab-kitab macam yang ditulis oleh Ibn Arabi dan sebagainya, dia mendetailkan siapa kutub ini, siapa Abdal ni, siapa Autad ini. Dan bila kita lihat kutub ni sebenarnya adalah penjelmaan Nur Muhammad, penjelmaan hakikat Muhammadiyah. Dan hakikat Muhammadiyah ni pula apa? Hakikat Muhammadiyah ni adalah Rasulullah SAW dalam bentuk nur itu. Maksudnya dia bukan dalam bentuk jasad. Jadi mereka mendakwa kutub itu adalah orang yang telah diresapi oleh hakikat Muhammadiyah. Ini dikatakan oleh Abdul Karim Al-Jili. Saya ulang lagi statement ni. Dan saya nak minta mereka-mereka yang mempertahankan Abdul Karim Al-Jili, bahkan mereka yang mengajar kitab Abdul Karim Al-Jili, orang-orang seperti Syekh Nawawi, Rahimuddin Nawawi Al-Bantani, yang mengajar kitab Al-Insan Al-Kamil, tolong jelaskan
Itu adalah ibarat yang muskilah. Okay, you cannot just do whatever you want to do, teach whatever you want to teach. Orang ada iskal, orang ada soalan. Ini isu besar. Dia dakwa bahawa Nabi meresap masuk dalam syekh, dan kita kena layan syekh macam mana kita layan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini benda berat. Ini boleh mengeluarkan seseorang daripada Islam. So, jangan buat hal sendiri, ajar suka-suka hati apa awak nak ajar dekat tanah Melayu ini. Okey. Kemudian bila orang tanya soalan, awak diamkan. Saya harap orang yang kenal dia tolong sampaikan kepada dia. Ini bukan benda main-main. Okay? This is not a small matter yang you boleh ignore suka hati you. Baik. Jadi isu kutub, abdal, autad ini, mereka mendakwa, ni yang paling teruk sekali. Dia orang ni digelar sebagai apa? Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib ni adalah lelaki-lelaki yang boleh diseru, yang mana mereka ni ghaib, mereka tidak dapat dilihat. Siapakah mereka? Ibn Arabi kata mereka adalah golongan wali-wali yang telah meninggal, atau yang masih hidup, ataupun golongan jin. Dia sebut, Ibn Arabi sebut dia tak mengeluarkan jin ni dalam Rijalul Ghaib. Yang paling teruk adalah mereka dakwa Rijalul Ghaib ni ada mandat mengurus alam. Itu yang paling penting. Sebab tu amalan istighasah ini memang boleh bawa kepada syirik. Sebab apa? Dia akan reka-reka. Bila awak dah benar-benar yakin, dia akan naikkan awak ke satu makam lebih tinggi lagi. Mulalah dia mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Mula dia mengkelentong awak, menunggang awak, memberikan awak berita-berita palsu. Oh, kamu ni dah jadi wali qutub, wali abdal, kamu dah ada kuasa kun fayakun, kamu boleh berhubungan terus dengan Allah. Tidak ada satu helai daun pun yang turun, yang jatuh kecuali dengan izin kamu. Dan saya nak beritahu, Ustaz Asy'ari Muhammad ada bercakap kalam-kalam seperti itu. Okey, dia ada bercakap kalam-kalam seperti itu. Ini telah disabitkan sendiri oleh sebahagian murid-murid dia kepada saya. Saya tak perlu sebut siapa. Ini orang-orang yang mauthuk, yang saya dah kenal lama, dan mereka juga lama dalam arkam. Jadi saya bukan menuduh-nuduh buat cerita-cerita palsu. Bagi bekas-bekas arkam atau orang-orang yang masih terpengaruh dengan arkam ini ataupun Ustaz Asy'ari Muhammad, awak kalau ada ragu, awak nak jumpa saya, kita boleh jumpa. Saya boleh jumpakan awak dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Biar mereka ceritakan kepada awak. Mereka ni bukan orang biasa-biasa ataupun orang yang baru-baru masuk arkam. Mereka berbelas tahun, berpuluh tahun dalam gerakan ini. Bahkan ada di antara mereka yang membesar dalam jemaah itu. Okey? Baik. Jadi itu masalah istighasah ini. Dia berkait dengan isu at-tasarrufi fil kaun. Mereka mengaitkan istighasah dengan tasarruf. Wali-wali ini yang boleh diseru ini, mereka ada mandat mengurus alam. Allah beri mereka mandat mengurus alam. Mereka ada kuasa kun fayakun. Ini yang dikatakan oleh Ibn Arabi dalam Futuhat Makkiyah. Mereka ada kuasa kun fayakun. Ni apa ke benda ni? Kan? Sebab itu ada sebagai orang ada masalah, pergi wali, cari wali. Ada problem, nak anak, nak rezeki, nak duit, cari wali. Sebab apa? Mereka dakwa wali ni ada mandat untuk berikan mereka apa saja mereka nak. Sebab apa? Allah dah kasih izin. Dan mereka ada kuasa kun fayakun. Di sinilah berlakunya al-ghulu fis salihin. Melampau dalam mengagungkan orang-orang soleh. Di sinilah pintu masuk kepada syirik. Inilah perkara yang sama berlaku di kalangan kaum Nuh, sehingga membawa mereka menyembah 5 nama yang ada dalam surah Nuh itu. This is exactly the same. Bila dah sampai tahap tasarruful kaun, bila dah sampai tahap boleh kun fayakun, habis. Jadi apa lagi yang membezakan mereka dengan Allah? Hanya izin itu saja. Saya nak beritahu, tukang sihir pun hanya membezakan dengan izin. Tukang sihir akan kata, oh, amalan ni semuanya berlaku dengan izin Allah, kan? Padahal amalan tu amalan sihir. Jadi cara dia nak mengkelabui mata orang yang datang tu, oh, ni semua berlaku dengan izin Allah. Orang pun ingat, wah, Masya Allah. Dia tak kata dengan izin setan. Kalau dia kata dengan izin setan, clear sikit. Dia kata dengan izin Allah. Jadi orang terkeliru. Jadi golongan ni pun sama juga. Oh, kutub-kutub ni dapat mandat dengan izin Allah. So, izin Allah tu jadi macam lesen. Semua jadi okey. Okey? Nanti saya akan tukir lagi. Dia cakap terang-terang kat belakang tentang kutub, tentang abdal. Betul. Bukan tarikah Aurat Muhammadiyah saja yang seru-seru wali. Banyak orang-orang dalam tarikat. Sebab benda ni telah mencemari gerakan ataupun aliran tasawuf. Telah mencemari dengan pencemaran yang amat dahsyat. Dan saya nak beritahu, benda-benda macam ini dia mula berkembang pada abad ke-6. Abad ke-6, abad ke-7 ke atas. Itulah kita kata zaman Ibn Arabi. Di situlah mulanya kita kata tarikat-tarikat yang ada sistem yang sama. Saya tahu ramai yang kepanasan, ramai yang marah, tapi saya jemput kita bincang ilmiah. Kita bincang secara ilmiah.
Dan saya tahu akan ada geng yang akan merimbat saya lepas ni, sebab mereka ada pengikut setia saya. Setiap video saya mereka akan tengok. Saya yakin marhaban. Saya harap Allah buka pintu hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Okey, tengok. Ni kaitan aurat Muhammadiyah dengan silat. Assalamualaikum. Silat dan menjaga diri. Bahkan hingga sekarang dengan cara dan syarat yang tertentu, maka ribuan pemuda-pemudi juga boleh bermain pencak atau silat dengan gaya yang istimewa, iaitu tanpa guru yang zahir. Hanya dengan dibaca beberapa potong ayat Al-Quran dan selawat kepada Nabi, dan kemudian diseru nama Syekh Suhaimi dan meminta supaya dia mengajar mereka main pencak itu. Ini seruan nama Syekh, kemudian keluar silat. Saya sendiri pernah nampak depan mata saya. XX Arkam ini, mereka buat demonstrasi. Saya minta mereka buat demonstrasi. You bacalah apa yang you perlu baca tu, saya nak tengok you silat. So apa saja martial art yang saya minta mereka keluarkan di depan mata saya. Okey, dan memang cantik. Mereka kata kami tak belajar pun Ustaz, kami tak tahu pun macam mana dia boleh datang. Kami digerakkan. Baik. Itu semua adalah rasukan daripada syaitan, ya, daripada jin. Ustaz, tapi orang yang buat tu tak khayal pun Ustaz. Dia tak hilang akal, tak kerasukan. Tak semua, sebahagian kerasukan. Okey. Sebahagian kerasukan. Sebab jin ni pun kadang boleh buat silap. Dia rancang untuk rasuk tubuh awak saja. Tapi jin-jin bodoh ni kadang-kadang dia terasuk sekali orang tu punya kesedaran. Okey. Sebab tu ada yang mengamalkan seruan ini, menyeru Syekh Suhaimi, betul-betul jadi macam kerasukan. Okey. So bagi yang mendakwa tak kerasukan, tak betul. Memang ada berlaku, memang ada saksi yang ramai. Okeylah, saya ambil petikan-petikan ni. Ini semua ciri-ciri ajaran Batiniyah. Sangat kuat bermain-main dengan golongan jin ini. Kat belakang nanti kita tengok macam mana Asy'ari Muhammad mengisbatkan. Dia kata dia tak pakai jin, tapi dia ngajar macam mana nak pakai jin. Pelik kan? Dan dia rujuk buku-buku yang dia kata siapa yang nak tahu macam nak seru jin, nak rujuk buku ni, rujuk buku ni. Pelik sungguh kan? Okey. Kemudian dalam muka surat 95, muka surat 95 ini, Asy'ari Muhammad menafikan bahawa tarikat dia, aurat Muhammadiyah itu, mendakwa Muhammad bin Abdullah Suhaimi itulah Imam Al-Mahdi. Dia buat penafian jelas kat sini. Saya nak kata ni pembohongan. Okey. Kenapa saya kata pembohongan? Kerana kalau awak rujuk kepada kitab zikir mereka, wirid yang dipanggil sebagai zikir agung, jelas-jelas di dalam wirid tersebut yang dipanggil zikir utama yang paling depan sekali tu, kena sedekahkan Fatihah kepada Muhammad bin Abdullah Suhaimi, Al-Imam Al-Mahdi. Okey, jelas-jelas ada tulis kat situ. Dan saya sudah verify dengan murid-murid. Dia kata tak, memang dia menipu dekat sini. Dan banyak penipuan. Geng-geng Batiniyah ni banyak menipu. Dia banyak menipu. Minum air sekejap. Bismillah. Ustaz, geng-geng Arkam ni ada buat ritual-ritual macam betapa di gua ke ataupun di kubur ke macam Ibn Arabi? Geng-geng Arkam betapa ke tidak, setahu saya tak ada. Tapi kalau ada sesiapa yang ada pengalaman mungkin boleh share dengan saya. Yang saya dengar mereka tak buat benda tu. Mereka lebih kepada pergi dalam masyarakat. Ustaz Asy'ari sendiri? Okey. Terima kasih soalan ni. Syekh Abdullah Suhaimi, Abu Muhammad bin Abdullah Suhaimi, memang dia ada betapa. Okey, di sewaktu dia muda-muda tu, dia menjelajah. Dakwa dia pergi ke tanah Arab dan sebagainya. Dan dia telah dibawa masuk khalwah oleh seorang guru yang tidak dikenali. Dan mereka kata ini salah satu karamah dia. Dia datang ke tempat tu, tak ada orang kenal dia. Tiba-tiba ada seorang syekh datang kata, mari belajar dengan aku lah. Atau begitulah cerita dia. Jadi dia dimasukkan dalam bilik, kalau tak silap saya selama berapa hari atau 40 hari, wallahualam. Dan diberikan air susu dengan roti kering saja. Dengan roti kering saja. Itu dipanggil sebagai khalwat, bersuluk. Nak tanya pasal suluk khalwat ni nantilah ya. Nanti saya dah terbuka topik ni, kita teping cerita lain pula. Banyak saya nak kongsi sebenarnya. Jadi dekat sini dia nafikan bahawa Muhammad bin Abdullah Suhaimi adalah
Al-Mahdi. Tapi hakikatnya itulah yang dipegang oleh Arqam. Bahagian serpihan-serpihan mereka yang masih ada hari ini masih berpegang perkara yang sama. Baik, muka surat 115. Kalau ada soalan yang best-best boleh nyatakan kepada saya. Aurat Muhammadiyah di Singapura menyamai tak dengan jalan tarikat Muhammadiyah yang dibawa oleh Ustaz Syarif? Salam. Jemput. Dekat Singapura tu ada perbezaan sikit lah. Sebab dekat Singapura tu mereka mendakwa ada susuk galuh terus dengan Muhammad bin Abdullah Suhaimi. Dan dalam buku ni kita lihat Asy'ari Muhammad ada mengatakan bahawa yang dikatakan oleh geng aurat Muhammadiyah di Poland, Singapura. Jadi kelihatan di situ memang ada perbezaan pandangan di kalangan mereka. Salam sikit. Pertama kali kita jumpa? Pertama kali. Marhaban. Okey. Muka surat 115. Maka pada saya, kemampuan jemaah Darul Arqam bukanlah kemampuan saya sebagai pemimpin dan ahli-ahli sebagai pengikut. Tetapi sebenarnya ada pertolongan ghaib dari Allah. Berkat kami mengamalkan aurat Muhammadiyah, tahlil dan maulid. Lebih-lebih lagi dengan tawassul yang khusus agar Rasulullah dan Rijalul Ghaib Rijalullah dan Rijalul Ghaib itu datang menolong perjuangan kami. Maka dekat sini dia cakap dengan terus terang bahawa dia ini dibantu oleh Rijalul Ghaib. Nanti dekat belakang lagi jelas dia cerita benda ni. Okey. Ini saya nak kongsi beberapa dia punya wirid-wirid lah. Okey, supaya jelas. Saya tahu sampai lagu dia saya tahu. La ilaha illallah yahu. Ada yahu kat belakang. Muhammadur Rasulullah yahu. Kenapa dia panggil yahu dekat situ? Bagi siapa yang ajar berkenaan dengan martabat kewujudan wahdatul wujud, mereka kata lafaz hu tu adalah isyarat kepada Allah sebelum tajalli, sebelum ada nama-nama, sebelum ada sifat-sifat, dia panggil hu. Dan benda tu semua adalah nanti kita cerita. Sa'alnallah yahu. Semua kat belakang ada yahu. Wa yaj'aluna min ahlillah yahu. Sa'alnallah yahu. Wa yaqbaluna min fadlillah yahu. Wa yardihi wa nardallah yahu. Wa nardihi wa yardallah yahu. Kemudian ada seruan di sini. Rijalallah yahu. Rijalallah dimaksud kat sini rijalul ghaib. Okey. Aghithuna li ajlillah yahu. Selamatkan kami, bantu kami untuk Allah yahu. Wa kunu aunana fillah. Jadilah pembantu kami untuk Allah yahu. Asa nahza bi fadlillah. Semoga kami dapat fadl daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan lagi. Sa'alnakum walizulfa rajaunakum. Ini bahaya. Kami meminta kepada kamu, walizulfa rajaunakum. Dan kami mengharapkan kepada kamu untuk dapat zulfa. Zulfa ni adalah perkataan yang digunakan dalam Al-Quran. Zulfa ni adalah kenyataan golongan musyrikun bila mereka mempertahankan penyembahan berhala mereka. Mereka kata apa? Kami tidak sembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Zulfa. Kan? Jadi kat sini pun dia kata kami meminta kamu dan atas dasar nakkan zulfa kami mengharapkan kepada kamu. Ni dia minta terus ni kepada rijalul ghaib ni. Yang hakikatnya adalah golongan syaitan. Wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum billah. Ni terus dia masuk. Wa ya aqtab, wa ya anjab, wa ya sadat, wa ya ahbab. Wahai kutub-kutub, wahai golongan nujaba, wahai golongan sadah, wahai golongan habib, ahbab. Okey. Habib kat sini dimasukkan apa saya tak pasti wa antum ya ulil albab ta'ala wansuru lillah. Hadirlah, marilah. Okey. Di sini ada dua kemungkinan saja. Kalau benar ada golongan rijalul ghaib ni, maka ada kemungkinan yang diseru adalah mereka. Tapi kalau rijalul ghaib ni bukan yang mereka dakwa, tidak ada kemungkinan lain kecuali adalah golongan syaitan. Masalahnya dekat sini, ini adalah isu akidah yang besar ni.
Ini adalah isu akidah yang besar. Sebab apa? Mereka dakwa masih boleh berhubungan dengan golongan ini. Dan golongan ini pula berhubungan direct dengan Rasulullah SAW. Dan golongan ini berhubungan direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini persoalan akidah. Bila masuk bab akidah, awak kena bawa dalil jelas. Betul tak? Awak tak boleh dakwa ada kutub, ada abdal dan dia ada ciri-ciri sekian. Tapi dalil tak ada. Atau dalil adalah hadis-hadis yang lemah. Bahkan hadis-hadis yang palsu. Mana boleh akidah sebesar ini datang melalui jalan itu? Okey? Siapa yang kata kutub ni ada tasarrufil kaun? Siapa yang kata kutub ni sekian-sekian dia punya sifat dia? Tak boleh nak kata pandangan-pandangan kasyaf-kasyaf wali, tak boleh pakai benda ni. Sebab ini adalah isu akidah yang serius. Bahkan ada di kalangan mereka yang mendakwa bahawa kutub di sebuah zaman adalah seperti Nabi. So ini isu akidah. Mana boleh kita dakwa suka-suka? Ni bukan game, oh ni pandangan kamu, pandangan saya. No, we demand from you. You dakwa benda ni ada dalil. You bawa dalil tu. You bring forward. Sebab akidah seperti ini dah bawa banyak kerosakan. Semua orang dakwa, aku jumpa Khidir, aku jumpa kutub, aku jumpa abdal. Lepas tu merapu. Lepas tu ramalan tak jadi. Lepas tu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Macam mana you nak verify? Sebab tu dalam epistemologi Islam, dalam akidah Asy'ariyah, apakah sumber agama Islam? Kasyaf tak masuk. Okey, yaqazah tidak masuk. Tak masuk dalam akidah Asy'ariyah. Jadi saya nak tanya, geng-geng Asy'ariyah dekat luar ni, golongan Asam Jawa pula. Tak maaf golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni yang mendakwa mengikut aliran Asy'ariyah Maturidiyah ni. Kamu ni persoalkan akidah saya, persoalkan Qadariyah lah, Mu'tazilah lah. Saya nak tanya kamu ikut betul ke Asy'ariyah ni? Ke kamu ikut Akbariyah sebenarnya? Ke kamu ikut jalan tarekat ni sebenarnya? Kamu ikut Akbariyah atau Asy'ariyah? Kalau dalam mengikut Asy'ariyah tidak mengiktiraf kasyaf, tidak mengiktiraf yaqazah dalam sumber agama kita. Tapi geng-geng macam Ibn Arabi, Sya'rani dan sebagainya, mereka memasukkan kasyaf. So you have to sit and decide for yourself. Jangan tengok kepada saya. Ini lebih asas, ini lebih serius daripada apa yang saya dakwa. Kalau betul pun saya Qadariyah. Na'udzubillah min zalik. Yang okey, kemudian la ilaha illallah Muhammadun mu'azzamu ilaika tawassalna litaghfir zunubana. Nah, ini masalah. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu diagungkan. Okey, tak ada masalah. Ilaika tawassalna, kepada kamu kami bertawassul. Litaghfir zunubana, supaya engkau ampunkan dosa kami. So Nabi ampunkan dosa pula sekarang ni. Dulu tawassul melalui Rasulullah supaya Allah ampunkan dosa kita. Ini tak, tawassul kepada Nabi, kemudian minta Nabi ampunkan dosa. Okey, ini sudah ghulu, ini sudah pelampauan. Nabi tak boleh ampunkan dosa, Nabi boleh istighfarkan untuk kita. Ini tak minta istighfar, ni supaya engkau ampunkan kami. Ada banyak lagi dalam kitab ni. Okey, tak apa. Saya teruskan. Ni semua ciri-ciri ajaran batiniyah. Kemudian aliran ini kita tahulah, mereka suka bawa kalam-kalam yang over, yang mereka menganggap benda-benda over ni sebagai makam yang tinggi-tinggi. Dia bukan makam yang tinggi. Dia tahu macam snake and ladder tak? Snake ladder ni dia naik atas, kena makan dengan ular tu terus bawah. Ni kalam-kalam macam ni. Kita tak pernah main snake ladder. Kita budak zaman 80s kita pernah main tau. Budak-budak apa TikTok ni semua tak faham. Okey. Asy-syekh fi qaumihi kan nabi fi ummatihi. Syekh, seorang syekh di kalangan kaum dia bagaikan nabi di kalangan umatnya. Ni apa benda ni kan? Kalam-kalam macam ni saya tahu boleh dipingkan ke tempat lain. Oh, maksudnya bukan macam tu ustaz. Akan ada keluarlah pentakwil nanti kan. Benda-benda tak boleh takwil pun mereka kata takwil juga. Syekh di kalangan umat adalah seperti nabi di kalangan umat dia. So sebab tu ada yang ambil benda ni, kata kita kena respect syekh kita macam kita respect Nabi SAW. Tak boleh lawan apa yang Nabi syekh kita cakap. Bahkan itu yang dikata oleh Abdul Karim Al-Jili juga dalam kitab dia. Tak boleh nak lawan. Ini punca masalah. Dah lah epistemologi huru-hara. Bila dah buka pintu tu, syekh ni dia boleh cakap apa yang dia nak. Dia boleh mengharamkan apa-apa saja, boleh menghalalkan apa-apa saja, dan boleh mendakwa apa-apa sahaja. Okey,
Baik. Di zaman dia lagi dah ada orang yang tuduh dia orang ni sebagai mengamalkan ajaran yang ada bau-bau Hindu. Antaranya adalah isu uhduru. Mereka ni bila nak silat mereka kata uhduru. Ya, Syekh Abdullah Muhammad bin Abdullah Suhaimi. Uhduru ni maksud dia apa? Hadirlah. Hadirlah. Okey. Bila dah hadir tu dia start boleh bersilat. Okey. So di zaman itu ada yang dah mendakwa, jelaslah amalan aurat Muhammadiyah ini telah menggunakan jin. Mengikut kitab Ibn Kathir, Mukhtasar Ibn Kathir, saya tak pasti kitab apa ni, muka surat 99 hingga 101, beliau menyatakan amalan ini sama dengan amalan sihir dan jelas bertentangan dengan Islam dan jatuh kufur. Ini pandangan yang ada ditulis dalam kitab ini, yang ditukil oleh Asy'ari Muhammad. So dekat sini Asy'ari Muhammad cuba nak jelaskan, sebenarnya Syekh As-Sayyid Muhammad bin Abdullah Suhaimi itu bukanlah jin ataupun hantu. Beliau yang mulia itu ialah seorang waliullah, qutbul awliya yang ghaib, yang mempunyai berbagai-bagai karamah. Inilah juga yang Syiah percaya tentang imam-imam mereka. Ini saya lupa nak jelaskan benda ni. Kalau rujuk Muqaddimah Ibn Khaldun, Ibn Khaldun kata konsep kutub abdal autat ni di copy paste terus daripada Syiah, daripada konsep Imam 12 mereka. Tengok persamaan dia banyak. Syiah percaya bahawa Imam 12 mereka mengurus alam ni. Okay? Sebab tu mereka sangat kuat istighasah. Mereka lah yang gila-gila buat benda ni. Istighasah terus kepada Imam 12. Sebab Imam 12 mengawal alam. Dia ada demi teritori lah, of course lah. Ada jaga langit lah, ada jaga rezeki lah, dan macam-macam. Betul-betul dah macam cerita agama-agama lain kan. Jadi Ibn Khaldun kata ini dicuplik atau diambil terus daripada Syiah. Kemudian boleh istighasah, boleh tawassul, dan mereka ni akan menunaikan permintaan-permintaan awak. Mana tadi saya nak cerita? Okey, sebagai rijalul ghaib, beliau diizinkan Allah untuk menunaikan hajat manusia. Mana dia dapat ni? Ni dakwaan ni. Mana dia dapat? Okey. So kalau ada orang yang dakwa ada hubungan dengan rijalul ghaib tu kata, aku diberikan mandat oleh Allah untuk membunuh siapa saja yang aku nak. Macam mana you nak verify? This is the problem. Dakwaan daripada mimpi, daripada yaqazah, daripada kasyaf tertolak dalam akidah Asy'ariyah kerana ia tidak boleh dibuktikan. It is unverifiable. Sebab saya tak boleh mimpi awak. Saya tak boleh melalui pengalaman awak. Sebab tu dasar agama kita adalah dasar yang boleh diperiksa oleh semua orang. Betul tak? Supaya A tak mendakwa sesuka hati dia dan tidak boleh dicek oleh B. Mereka buat dakwaan-dakwaan seperti supaya orang tak boleh periksa. Orang tak boleh periksa. Oh saya rasa, oh saya mimpi. Macam saya nak cek? Ya, kalaulah Allah menjadikan agama kita berdiri di atas paksi rasa-rasa mimpi-mimpi, habis, there's no verification. Sesiapa boleh cakap apa yang dia nak. Dan tak ada siapa boleh salahkan sesiapa, tak ada siapa boleh even betulkan sesiapa. Tak ada sesiapa yang boleh tahu siapa betul siapa salah. Okey? Sebab tu agama kita asasnya Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran semua orang boleh baca, hadis insya-Allah siapa yang belajar dia pun boleh baca juga. Okey? Bahkan orang awam yang pernah diajar bahawa hadis tertentu adalah palsu, bila seorang ustaz atau seorang ulama besar menukil hadis palsu itu, orang awam itu boleh menegur. Orang awam itu boleh menegur. Okey? Itulah kemuliaan agama Islam. Okey, dia kata bukannya jasad dimasuki roh. Sebab kalau jasad dimasuki roh, seorang itu langsung tidak akan sedarkan diri, merepek-repek dan merapu-rapu, tidak tentu hala. Bukan bersilat saja. Orang yang bersilat itu sedar diri. Dia dakwa bahawa orang yang amal ni, seru Syekh Muhammad bin Abdullah Suhaimi ni, mereka ini sedar. Yes, dalam kes-kes tertentu, tapi dalam kes-kes yang lain mereka hilang kesedaran diri. Okey. Okey, ini isu jin khadam pula ni. Dia nafi bahawa dia pakai jin. Tapi yang peliknya dalam muka surat 156, sebelum saya menerangkan tentang perkara ini, perkara itu apa?
Adakah memakai khadam dan jin dibenarkan oleh Islam? Saya perlu memberitahu pembaca bahawa kalaulah jin atau khadam itu senang dipakai, senang diarah-arah dan disuruh-suruh, dan banyak memberi faedah dunia dan akhirat, tentu sekali pembaca juga ingin memiliki jin. Sebabnya bila susah nak cari orang gaji, suruh saja jin buat kerja, suruh saja jin membuatnya. Kita boleh duduk goyang kaki. Ini dia nak kritik lah orang yang mengkritik dia. Tapi bukan semudah itu untuk memiliki jin. Kemudian dia kata apa? Namun begitu, di sini saya suka menunjukkan kepada para pembaca sekalian tentang cara-cara bagaimana boleh mengambil jin dan bercakap-cakap dengannya. Ianya ada ditulis di dalam kitab yang sangat popular di Malaysia. Kitab itu telah disahkan oleh Majlis Agama Islam Kelantan. Ini saya mohon Majlis Agama Islam Kelantan periksa balik pegangan ini. Mungkin fatwa ini perlu ditukar supaya masyarakat dapat elak daripada terjebak dalam buku-buku macam ni. Saya mohon sangat. Kitab ini telah disahkan oleh Majlis Agama Islam Kelantan dan tidak pun diharamkan hingga hari ini, iaitu zaman ditulis buku ini. Seakan-akan pihak yang bertanggungjawab mengatakan tidak mengapa ilmu jin itu dipakai. Dan kerana itu agaknya bila saya dituduh menyimpan jin, maka orang ramai menjadikannya satu cerita yang menarik. Pengarang kitab itu ialah Haji Nik Mahmud bin Ismail, Datuk Perdana Menteri Paduka Raja. Kitab yang saya rasa ramai yang dah tahu, bertajuk Parti Rahsia. Ia ditulis pada tahun 1946. Selain disahkan oleh Majlis Agama juga, disetujui oleh seorang murid tua almarhum Tuan Guru Kenali, iaitu Tok Kenali ni, yakni Haji Muhammad Ali Salahuddin. Pada muka surat 147, di bawah tajuk Kaifiat berjumpa dengan jin-jin dan mendengar suara mereka itu, terdapat ayat-ayat yang berbunyi begini. Jika engkau hendak melihat dan bercakap-cakap dengan mereka, hendaklah engkau tulis nama-nama. Senarai nama-nama ada disebutkan dalam buku-buku tersebut. Dibelulang kulit kambing jantan, kemudian bakar jadikan abu, buat bercelak dengannya. Mudah-mudahan nampak dengan pandangan mata engkau jin-jin itu. Mahasa. Apa benda ni? Okay. Apa yang penting bagi pembaca ialah, kalaupun saudara mempercayai fitnah, okey, ini dia pertahankan diri dia. Kemudian sekarang ni demikian juga tentang soal khadam. Ini isu khadam ayat ni. Orang dakwa khadam ayat. Setiap huruf dalam Quran ada khadam ayat. Apakah benda kamu bawa ni? Mana kamu dapat benda ni? Mana ayat Quran, hadis Nabi yang kata setiap huruf ni ada khadam jin? Kan? Kalau nak kata khadam malaikat tu, walaupun tak ada nas, saya masih boleh faham kenapa kamu cakap macam tu. Sebab Allah lindungi Al-Quran. Ni kenapa Allah nak serahkan jin pula pergi jaga Quran? Kan? Itu kenapa pula setiap huruf dia ada khadam? Mana dapat ni? Nampak ini benda-benda merapu macam ni. Kadang-kadang orang belajar dia tak tanya soalan. Dia main dengar guru dia cakap. Jadi bila saya dah cetuskan soalan ni, tolonglah tanya. Tolonglah persoal. Okey, nak hentam saya hentam, tak ada masalah. Saya wakafkan diri saya. Okey, saya wakafkan diri saya untuk ilmu. Saya tahu benda ni akan bawa kemarahan dulu. Tapi biasa, awak bawa sesuatu yang mungkin orang jarang pernah dengar, orang akan marah. Tapi saya yakin masyarakat Melayu kita ni bukan macam masyarakat lain. Masyarakat Melayu ni marah-marah pun dia boleh insya-Allah menjaga diri lah. Okey, tak sampai mengamuk. Tengok peralihan kuasa kat negara ni pun berlaku dengan aman. Ini adalah satu kebanggaan orang Melayu. Kalau berlaku kat sebahagian negara lain, na'udzubillah min zalik, boleh jadi pertumpahan darah. Jadi saya ucapkan tahniah kepada orang Malaysia khususnya. Peralihan kuasa dari A ke B, B ke A balik. Tapi orang kita marah-marah gitu je lah, kan? Paling teruk pun maki-maki hamun je, tapi taklah sampai mengambil langkah lebih daripada itu. Jadi orang marah-marah benda ni, itu benda biasa. Saya dah agak benda ni saya dah tahu dan saya bersedia. Dan benda ni akan berterusan selama bertahun-tahun. Tapi tak apa, pelan-pelan dia akan sink in. Okay? Khususnya bagi orang yang berfikir, orang yang betul-betul nak faham, dia akan marah dulu tau. Marah. Lepas tu nanti dia duduk seorang-seorang, dia kata mungkin ada betulnya. Dan untuk sampai tahap tu, saya kena sabar, awak pun kena sabar. Okey? Ketahuilah olehmu, ini dalam Parti Rahsia, inilah satu amalan yang amat besar bagi Al-Ismul A'zam. Ini konsep Ismul A'zam ni yang dikatakan tersembunyi, sedangkan Nabi dah buka terang-terang dah. Ismul A'zam tu Allah, dan sebahagian nama-nama yang Nabi sebut Ar-Rahman, kan? Tapi golongan mereka ni kata, oh, Asif bin Barkhia, zaman Sulaiman dulu tu, dia ada kuasa untuk mengalihkan singgasana, ataupun bukan singgasana, dia punya arash dia, arash Balqis tu, kerana dia mengetahui Ismul Azam. Seolah-olah macam Ismul Azam tu satu rahsia,
Sebab tu sebahagian golongan Sufi Batini ni dia sibuk cari Ismul Azam. Dan dia cari Ismul Azam ni dengan guna abjad, huruf-huruf, nombor-nombor. Ini dah kena tipu dengan puak-puak Yahudi. Okey, dengan tukang-tukang sihir daripada Babylon. Dipermainkan awak. Itu bukan Ismul Azam. Ismul Azam dah dicakap terang-terang dah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah olehmu, inilah satu amalan yang amat besar bagi Ismul Azam. Dari huruf-huruf 7, iaitu Fa, Jim, Shin, Tha, Za, Kha, Ra. Kenapa huruf-huruf 7 ni? Kerana huruf-huruf ni tidak ada di dalam Fatihah dan terbahagi ia kepada 7 hari. Satu hari satu huruf, bagi tiap-tiap huruf ada qadam yang khas, yang dikhaskan. Ini mengarut dan merepek. Bagi siapa yang amalkan benda ni, yang tak happy apa yang saya cakap, saya kata merepek dan mengarut, kita boleh jumpa, awak tunjukkan bukti awak, saya tunjukkan bukti saya. Okey? Tak payah nak gaduh-gaduh. Nak gaduh ilmu boleh. Okey, tak ada masalah. Kenapa nak kena guna huruf-huruf yang tidak ada dalam surah Fatihah? Kan? Itu satu soalan. Lepas tu awak dakwa bahawa setiap huruf yang ini ada qadam khas. Dakwaan atas dakwaan atas dakwaan atas dakwaan. Okey? Jika engkau hendak mengamalkan isim ini kerana mendapatkan khadam-khadam, engkau pada mana-mana pekerjaan pun, dan hendaklah berpuasa 7 hari dan membaca doa. Engkau ada puasa semua, ada doa. Sebab tu saya kata, orang kata, ustaz, amalan ni ada puasa ustaz, ada wirid ustaz. Itu bukan bermakna ia bukan sihir. Sebab amalan sihir pun ada puasa, amalan sihir pun ada mantra dia. Sebahagian tukang sihir mengamalkan wirid. Okey, so kena sedar hakikat ini. Jika engkau hendak mengamalkan isim ni, okey, 7 hari kena puasa dan membaca doa. Doa tu ada dalam buku Pati Rahsia. 7 kali tiap-tiap lepas sembahyang fardu selama 7 hari. Pada hari yang pertama, khadam itu melontarkan engkau dengan anak-anak batu. Pada hari kedua berupa seperti ular besar. Hari ketiga macam harimau. Hari keempat macam perawan-perawan muda. Hari kelima dan keenam membawa emas dan peraka. Janganlah engkau ambil sedikit pun. Hari ketujuh datanglah kepada engkau 30 lelaki daripada jin yang baik-baik. Maka berkata mereka tu, mana you tahu ni jin yang baik-baik? Ni jin penipu semua ni yang datang ni. Okey, dia nak menyesatkan kamu. Maka jawablah, aku berkehendak 30 daripada kamu sebanyak bilangan hari bulan, tiap satu hari satu berkhidmat pada aku. Setiap bulan tu, setiap satu daripada 30 tu berkhidmat pada dia. Maka sangguplah mereka itu. Okey. Yang best dia kemudian dia rujuk pula kepada Pati Rahsia. Buku apa? Saya dah pernah bongkar. Kitab apa? Yang dah datang saya punya session dulu. Pembongkaran Batiniah. Ingat tapi tak nak cakap. Okey. Kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra yang ditulis Al-Buni. Okey. Syarif Muhammad juga merujuk kepada buku ini. Ini semua buku-buku tukang sihir. Okey, saya ulang lagi sekali, siapa yang amalkan buku ini, awak adalah tukang sihir walaupun awak tak mengaku ataupun awak tidak sedar. Okey. Tak kisahlah orang yang amalkan benda tu atau yang endorse benda tu orang yang kamu anggap sebagai wali. Atau orang kata dia wali tapi dia amalkan benda ni, dia adalah tukang sihir. Guru-guru, okey. Okey. So ini semua adalah elemen-elemen ajaran Batiniah. Ada semua dalam arkam benda ni. Ada yang ikut arkam tak tahu pun benda ni. Dia tak tahu pun Ustaz Asy'ari ni tahu benda-benda ni. Ada yang nafikan dia pakai jin dan sebagainya. Tapi dekat sini ada indikator jelas bahawa dia menuju ke arah itu sebenarnya. Okey, ni sekarang ni isu Imam Mahdi pula. Isu Imam Mahdi ni, Asy'ari Muhammad dakwa dia pemuda Bani Tamim, betul tak? Lepas tu dia menyiapkan kedatangan Mahdi. Maksud dia kena hidup waktu Mahdi dah keluar. Betul? Dia kena hidup waktu Mahdi dah keluar. Masalahnya dia dah meninggal dan Mahdi tak keluar lagi. Jadi pengikut dia yang tak asup, saya nak tanya, apa cerita? Apa yang telah terjadi dengan jadual Tuhan? Okey. Ada mungkin kata, alah ustaz ni ambil contoh jemaah kecil yang sesat kan. Golongan tarekat lain akan hentam lah, kata ni jemaah yang sesat dekat. Okey. Awak nak tahu tak Ibn Arabi cakap benda sama? Okey. Saya tahu ramai yang tengok Ertugrul. Kan? Macam mana sebutan dia Ertugrul kan? Ada kata ada sebutan khas. Saya tak tengok benda tu. Tapi saya tahulah secara umum dia tengah cerita pasal apa. Pengasasan kerajaan Osmaniyah. Teori yang saya pegang, kerajaan Osmaniyah ni diasaskan antaranya at the background adalah Ibn Arabi itu sendiri. Dan kenapa mereka begitu semangat dan begitu yakin? Kerana sebahagian teori yang mereka pegang adalah zaman mereka adalah zaman Mahdi.
Okey, sebab Ibn Arabi kata benda tu. Saya nak tukil sekejap. Bagi peminat Ertugrul ni yang minat sangat dengan Ertugrul ni, saya nak beritahu bahawa banyak di dalamnya adalah penyelewengan sejarah, khususnya depiction of Ibn Arabi sebagai seorang wali yang sangat mulia. Bahkan ada video klip yang mereka tukil daripada drama tersebut. Ibn Arabi menafikan dia ni meramal-ramal, dia menafikan dia menggunakan perbintangan dan sebagainya, pembohong. Okey, saya tak tahu siapa yang bohong, penulis skrip pembohong ke ataupun director pembohong. Sebab Ibn Arabi memang dia tulis buku khas meramal-ramal tentang kerajaan Uthmaniyah dalam kitab dia Asy-Syajarah An-Nu'maniyah. Buku tu di sana sini ada peramalan perbintangan. So dia amal astrologi untuk buat forecasting, ataupun kita kata dalam bahasa Melayu pendukunan lah, perpawangan. Dia adalah pawang di sebalik kerajaan Uthmaniyah. Kalau orang tanya, ustaz, kalau gitu kerajaan Uthmaniyah ni sesak lah ustaz. Tak boleh lah kata macam tu. Okey, ramai di kalangan mereka ikhlas, perjuangan mereka banyak telah memberi sumbangan kepada umat Islam, tapi ada unsur yang terselit masuk, ada unsur mengarut yang terselit masuk, khususnya dibawa oleh Ibn Arabi. Ada yang kata, ustaz, tapi apa yang dibawa baik? Itu depiction drama tersebut. Awak kena baca buku-buku dia sendiri dan kritikan ulama di zaman itu terhadap Ibn Arabi. Kalau kita rujuk kepada Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia ulama Al-Azhar, dia kata zaman Ibn Arabi, ulama-ulama Al-Azhar telah bersepakat untuk memenjarakan Ibn Arabi. Ini suatu Ibn Arabi hidup tau. Ulama Azhar sepakat untuk penjarakan Ibn Arabi. Jadi saya pernah share tukilan tersebut dekat Facebook saya. Jadi menunjukkan apa tu? Ada orang cuba menggambarkan zaman Ibn Arabi, ulama semua terima dia, dia dikenali sebagai wali Allah. Itu tidak betul. Itu tidak betul. Okey. Tadi saya cakap saya nak buat apa lupa pak. Tukil pasal Imam Mahdi. Thank you. Inilah banyak benda sangat dalam kepala otak, kadang-kadang terlupa. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini dalam Futuhat Makkiyah jilid ke-6, muka surat 52. Wa qad ja'akum zamanuhu, dan telah datang zamannya. Zaman siapa? Imamul Mahdi. Wa azallakum awanuhu, maksud dia dah sangat hampir. Wa zahara fil qarnir rabi' al-lahiq bil quruni thalathatil madiyah qarn Rasulullah SAW wa huwa qarnus sahabah. Dia nak kata bahawa Al-Mahdi ni telah zahir pada kurun keempat, al-lahiqu bil quruni thalathatil madiyah qarni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua maksud yang kita boleh faham daripada sini. Satu, Imam Mahdi keluar pada abad keempat, tapi benda ni pun tak betul sebab didakwa bahawa dia ni hidup, kalau tak silap saya, 255. Okey, dia hilang ke hidup pada tahun 255, Muhammad bin Hasan Al-Askari itu. Okey, so dekat sini bila dia kata kurun keempat ni selepas kurun ketiga, maksud dia kurun ketujuh. Kurun ketujuh tu tahun siapa? Zaman siapa? Zaman Ibn Arabi, 600 lebih. Okey, so dia kata zaman inilah akan keluarnya Al-Mahdi. Okey, kalau kita tengok kepada Asy-Sya'rani pula. Okey, sekejap. Sebelum tu, menarik. Ni dalam muka surat 51 pula. I'lam ayyadanallah anna lillahi khalifatun yakhruju wa qad imtalatil ardu jawran wa zulma fayamla'uha qistan wa adla. Okey, ni dicerita bahawa Imam Mahdi ni dia akan keluar bila kezaliman dah sampai tahap yang sangat dahsyat. Tapi ada satu poin yang menarik ni. Dalam teks yang ditukil oleh Asy-Sya'rani, jelas di situ disebutkan bahawa Al-Mahdi ini datang daripada keturunan Sayyidina Ali, of course, daripada Jarulan Hussein, dan dia adalah anak kepada Hasan Al-Askari. Ini boleh rujuk Al-Yawaqid wal Jawahir yang ditulis oleh Asy-Sya'rani. Ini exactly apa yang saya kata tadi sebagai akidah Syiah Imam 12. So saya nak tanyalah orang-orang yang ikut Sya'rani ni, Syekh Sya'rani ni, apa pandangan awak tentang benda ni?
Okey. Macam mana boleh termasuk dalam pegangan golongan yang mendakwa sebagai ahli sunnah wal jamaah? Baik. Kemudian ada satu teks yang saya nak quote dekat sini. Dia kata, siapa musuh Imam Mahdi nanti bila Imam Mahdi keluar? Cuba teka. Saya teka. Ha? Ahli sunnah. Ada kaitan lah. Siapa musuh dia nanti? Bukan? A'da'uhu muqallidatul ulama ahlul ijtihad. Yang akan menjadi musuh Imam Mahdi adalah ulama-ulama yang mampu berijtihad, tapi dalam masa yang sama mereka bertaklid. Boleh kita kata ni ulama-ulama empat mazhab lah. Okey, mereka ni lah yang akan jadi musuh kepada Al-Mahdi. Ni dah siap awal-awal ni. Maksud dia, hang yang pergi ikut ulama zahir ni, fuqaha-fuqaha ni, dia bercakap macam lepat. Faham tak? Lepat yang sibuk mengkritik fuqaha ni. Ibn Arabi dah mula dulu ni. Dia kata ulama fiqah ni jahil lah kan. Maka ulama fiqah ni lah yang akan menjadi musuh kepada Imam Mahdi. Dahsyat tak? Ini bahaya ni. Kerana apa mereka memusuhi Imam Mahdi? Kerana mereka lihat Imam Mahdi ni ada kuasa. Maka termasuk hasad dekat sinilah. Bi khilaf ma dhahabat ilaihi a'immatuhum fa yadkhuluna kurhan. Maka mereka ni akan tetap akhirnya mengikut. Okey. Okey, saya tersilap. Minta maaf, saya tersilap. Yang akan memusuhi Imam Mahdi adalah a'da'uhu muqallidatul ulama. Mereka yang mengikut ulama-ulama ahli ijtihad. Sorry saya tersilap dekat situ. Muqallidatul ulama ahli ijtihad. Okey. Kerana mereka melihat mereka ni ada Imam Mahdi ada kuasa. Bi khilaf ma dhahaba ilaihi a'immatuhum. Ini bercanggahan dengan siapa? Imam-imam mereka. Maksud dia ada muqallid dan ada imam-imam yang mereka taklid itu. Golongan yang mengikut ulama ni mereka akan memusuhi. Tapi golongan ulama yang ditaklid itu, apa mereka akan buat? Mereka akan join kekuasaan Mahdi, tapi secara terpaksa. Kerana takutkan pedang dia. Ini tuduhan dahsyat ni. Maksudnya ulama-ulama fiqah nanti tu, ahli ijtihad ni, akan mengikut Imam Mahdi tapi secara terpaksa kerana takut kena bunuh. Kena bunuh. Wa raghbatan fi ma ladaihi, kerana mereka menginginkan apa yang ada pada Mahdi. Maksudnya nak cari kekayaan, dunia, kekuasaan dan sebagainya. Orang-orang awam, di kalangan orang muslimin yang akan lebih bahagia dengan Mahdi berbanding golongan khawas, golongan elite of the society. Okey. Yubayi'uhul arifuna billah min ahli al-haqa'iq. Yang akan bai'ah pada dia adalah ahli-ahli ma'rifat kan. Of course lah. Dia akan kata orang dia lah yang akan berbai'ah kepada Imam Mahdi. Ahli haqa'iq, ahli syuhud dan kasyaf. Okey. Macam-macam lagi. So, Ibn Arabi sudah meninggal dunia. Imam Mahdi tak keluar lagi. Okey. Syekh Sya'rani pula kata apa? Dia kata Imam Mahdi ni semenjak dia gaib pada tahun 255, Muhammad bin Hasan al-Askari tu, sehingga ke zaman aku ini sudah 700 tahun. Maksud dia ni hidup panjang, tak mati-mati. Dah cerita macam cerita Nabi Isa pula. Nampak dia orang kopi-kopi Nabi Isa hidup panjang, Imam Mahdi pun hidup panjang juga. Padahal tak ada satu sandaran langsung daripada mana-mana ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang mu'tabar. Bahkan setahu saya hadis palsu pun tak ada yang mengatakan bahawa Muhammad bin Hasan al-Askari ini hidup panjang dan dia akan zahir nanti. Tapi kalau ikut arkam pula, Muhammad bin Abdullah Suhaimi yang dah meninggal hampir 100 tahun, yalah dah nak dekat 100 tahun lah. Dah nak dekat 100 tahun dan dia gaib dan dia akan keluar balik. Bahkan pengikut arkam dulu, bila Ustaz Syari mati, mereka kata dia tak mati, dia hanya gaib. Ini penyakit. Sebab tu mereka sampai buat istana
RSA dia panggil. Rasulullah Sayyidi Abuya. Rasulullah tu Rasulullah, Sayyidi tu siapa? Muhammad bin Abdullah Suhaimi sebagai Imam Mahdi. Dan Abuya tu Asy'ari Muhammad. Tiga-tiga sudah meninggal dunia. Mereka buat istana, siap bilik khas lagi. Ni bilik Rasulullah, ni bilik Abuya, ni bilik Muhammad bin Abdullah Suhaimi. Siap ada aircon, ada katil semua. Ada kerusi lah semua. Kesian orang Melayu kita. Bahkan bukan orang Melayu lah, sebenarnya benda ni semua bangsa kena. This is a cult. Ini adalah sebuah cult. Okey, mungkin saya boleh tengok soalan-soalan yang ada. Wih, sekejap, banyak betul soalan ni. Sekejap Okey, sahabat kami Ustaz Syahid Muhammad Hanan kata ada yang bertapa Ustaz. Saya pun ada campur orang-orang Arkam. Okey, dia kata ada yang bertapa. Siapa nak verify boleh message Muhammad Syahid Muhammad Hanan. Okey. Terima kasih berkongsi. Okey, ada minta saya cerita dengan lebih detail siapa Muhammad Suhaimi ni. Muhammad bin Abdullah Suhaimi ni. Dia ni ada dekat dalam kitab ni dijelaskan. Dia ni melalui cerita-cerita seperti yang dilalui oleh geng-geng tarikat ni. Bila dia kata syekh dia tu wali, mengasas tarikat, ialah mencari Tuhan kan, lepas tu mengamalkan suluk, lepas tu jumpa syekh, lepas tu ada karamah. Dia dekat Singapura, dia mengajar di Masjid Ma'ruf dan dia travel dia asal ni daripada Wonosobo, Indonesia. Okey. Dan mereka dakwa dia ni keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dakwaan keturunan Nabi ni semua tarikat harus diperiksa balik. Semua tarikat harus diperiksa balik. Orang ni ada yang kata sebab apa? Kalau kita lihat Syekh Sya'rani sendiri sebagai antara orang kuat yang mempertahankan Ibn Arabi dan tasawuf batini itu, dia mendakwa, dia menyatakan dengan jelas, okey, bahawa sanad khirqah ni kita kata sanad memakaikan baju khirqah, dan dalam sanad khirqah tu termasuk sekali talqin zikir la ilaha illallah. Syekh Sya'rani kata khirqah dan talqin zikir ni tidak sahih kalau ikut jalan para ahlul hadis. Maksud dia menghubungkan siapa? Al-Hasan Al-Basri dengan Sayyidina Ali. Baik, kemudian Syekh Sya'rani mengatakan bahawa As-Suyuti dan Ibn Hajar Al-Asqalani membuatkan hubungan itu, mengisbatkan ada hubungan. Maksud dia pernah berjumpa, pernah sama Sayyidina Ali dengan Hasan Al-Basri. Tetapi rata-rata muhaddisin menolak benda ni. Kalaupun mereka pernah bertemu, tidak ada bukti bahawa ada berlaku talqin zikir dan ada berlaku khirqah, sanad khirqah. Ini bukan saya yang kata, ini Syekh Sya'rani yang kata. Tapi akhirnya hujung-hujung pun dia kata Ibn Hajar Al-Asqalani dan Suyuti menghubungkan. Tapi dia setakat menghubungkan sama'. Mereka tak bawa bukti bahawa Hasan Al-Basri betul-betul mendengar talqin dan mendapat khirqah daripada Sayyidina Ali. Okay, ini perlukan pembuktian yang lebih lanjut. Tapi kalau kita tengok, rata-rata tarekat semuanya nak hubungkan dengan Hasan Al-Basri kepada Sayyidina Ali. Ada dakwa wirid mereka dapat terus daripada jaluran tersebut. Ada kata keturunan syekh mereka. Tapi ada sebahagian bila diperiksa, banyak keraguan. Banyak keraguan sebenarnya. Walau apapun kesalahan seseorang itu tidak bergantung kepada keturunan dia. Kita kena cek ketakwaan dia, dan ketakwaan yang paling utama sekali adalah ketakwaan akidah. Mungkin ada yang first time dengar ada ketakwaan akidah. Iyalah, takwaan tu apa? Ikut apa Allah suruh, tinggal apa yang Allah kata jangan. Dalam akidah pun ada. Kan? Jangan percaya certain things dan percaya certain things. Itulah. Kena bertakwa dalam akidah dulu sebelum amalan-amalan. Akhlak nanti dulu. Tengok akidah dulu. Jangan asyik terpesona dengan akhlak. Okey? Tengok kepada akidah seseorang. Jadi mereka dakwa dia ni ada susu galu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu doesn't walaupun can bear some weight, tapi itu bukan asas yang paling utama tentang kebenaran seseorang.
Jadi macam mana jaluran dia dengan Asy'ari Muhammad? Dikatakan bahawa pakcik kepada Asy'ari Muhammad ni mengamalkan aurat Muhammadiyah. Maka diberikan pula kepada Asy'ari Muhammad. Sekejap saya baca soalan lagi. Ada yang kata, Ustaz, tapi itu adalah jin-jin yang ditundukkan untuk membantu manusia. Masalahnya dalam tarikat-tarikat macam ini, bila mereka dakwa jumpa Rijalul Ghaib ni, dapat berita itu, berita ini, banyak kena kelentor, kena tipu. Contohnya Asy'ari Muhammad ni kena tipu, kan? Dapat berita gaib kata mereka akan dapat kerajaan, dapat berita gaib mengatakan bahawa Tun Ghaffar Baba akan naik jadi PM. Ini semua dikatakan. Jadi siapa yang tipu dia? Rijalul Ghaib yang beritahu dia benda ni, betul ke Rasulullah? Rasulullah tak tahu, Rasulullah tipu dia, Imam Mahdi tipu dia. Dia jadi cerita karut. Okey? Dan banyak tarikat-tarikat yang lain mendakwa jumpa Khidir, dakwa jumpa tu, lepas tu buat ramalan-ramalan. Dan ramalan tu tak jadi. Jadi apa possibility yang tinggal? Okey, apa possibility yang tinggal? Sekejap saya baca soalan. Arkam senang kahwin 4, Ustaz. Betul, mereka memang giat mengamalkan poligami. Sekejap saya tengok soalan. Istana tu kat mana Tak silap saya dekat Mekah. Dahsyat diorang ni, mereka ada funding sampai buat istana kat Mekah. Sampailah kena komplain, hari ni tak silap dah tak ada dah. Okey, saya buka, kalau ada apa-apa soalan silakan untuk tanya. Yang dekat sini ke, kawan-kawan kita. Jadi saya nak berikan peringatan. Elemen-elemen yang ada dalam arkam ni ada dalam banyak tarikat. Saya tak kata kebanyakan tarikat, saya kata dalam banyak tarikat. Baru-baru ni saya bertemu dengan satu kumpulan ni. Mereka giat memperjuangkan ekonomi Islam. Mereka bukan arkam, bukan ex-arkam pun. Dan mereka juga membawa pegangan-pegangan yang lebih kurang ni. Saya sedih lihat orang Melayu kita tak akan semangat berekonomi kecuali bila ada pegangan-pegangan macam ni. Dakwa kita ni tentera Mahdi, kita ni lah tentera daripada timur dan sebagainya. Lepas tu takwil kalam-kalam Nabi ke tempat-tempat yang bukan-bukan. So this is the problem. You nak jadi mereka okey, maksud dia contohlah macam para sahabat kan. Nabi kata orang yang buka Konstantinopel tu akan jadi tentera yang terbaik dan ketua yang terbaik dan askarnya askar yang terbaik. Jadi kita lihat seorang sahabat Nabi pernah pergi nak cuba nak buka. Sebab apa? Dia berharap dia jadi orang itu. Tapi geng-geng macam ni dia isbatkan kamilah tu. Kan? Geng-geng panji-panji hitam ni orang Melayu. Lepas tu dibawa kisah Nabi Ibrahim ada 3 isteri. Salah seorangnya Katurah. Dan Katurah ada 13 anak. Dan salah seorang anak ada nama Medan dan sebagainya. Dan saya tahu kumpulan-kumpulan ini di sebalik mereka ada orang-orang yang mendakwa sebagai syekh tarikat. I know this. Okay? Saya kenal sebahagian mereka. Jadi mereka yang memberikan khayalan-khayalan ini kepada orang-orang ni. Kenapa saya bimbang? Sebab apa? Bila ucapan-ucapan mereka ini tak jadi, ramalan-ramalan mereka ini gagal, sebahagian orang di kalangan yang mengikut buta ni, dia akan jadi kecewa dengan Islam. Sebab mereka ni kalau dengar cerita macam ni, dia semangat luar biasa. Macam guru arkam ni, mereka semangat luar. Sebab apa? Percaya jadual Tuhan. Oh, lepas begini Allah akan buat begini, kami mengikut jadual Tuhan. Lepas tu bila arkam jatuh, ada sebahagian sampai habis, goyang. Cakap, betul ke selama ni apa benda ni kita kena tipu ke kan? Bahkan saya yakin ada di kalangan mereka yang telah goyang akidah mereka. Jadi bila golongan-golongan syekh ni memberikan ramalan-ramalan, kita lah golongan itu, lepas tu katalah usaha ni gagal. Kena nak cakap apa dengan murid-murid ni? Tak perlu. Umat Melayu, kita nak bangkit, kita tak perlu ilusi, kita tak perlu waham. Cukuplah kita kata kita nak ikut Al-Quran dengan ikut sunnah Nabi SAW. Kalau kita dimuliakan Allah, join Imam Mahdi, Alhamdulillah. Tapi we will never go out and claim kitalah panji-panji hitam tu, kitalah yang datang daripada timur dan sebagainya. Kita berharap kita dapat sertai. Kelas. Stop there. Ni tak bawa
Bani Tamim, tu tanah Melayu Tamim. Sedangkan Bani Tamim ni adalah satu kabilah yang terkenal di zaman Nabi SAW. Tu saya kata tadi, kalau Tamim kau nak tukar tanah Melayu, kenapa tak tukar Taj Mahal je? Kan? Bani Taj Mahal mungkin orang India pula kan. So, ini tafsiran-tafsiran yang tertolak. Okey. Apa lagi yang you ada dengar? Ada kan pernah dengar pasal geng-geng macam ni? Dan of course lah, di kalangan mereka ada guru-guru silat dan sebagainya. Dan mereka banyak guna hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak sahih. So saya kata unsur-unsur dia lebih kurang sama. Bimbang. Okey. Ada kata, Ustaz, Singapore clear amalan silat batiniah yang pernah ada diamalkan di Madrasah Ipoh di zaman tahun 70-an itu ada hubungan dengan Arkam ke Ustaz? Dia hubungan secara, of course lah, dia sezaman, okey. Tapi hubungannya adalah Muhammad bin Abdullah Suhaimi itu. Kedua-dua mereka mengamalkan aurat Muhammadiyah. Okay, ada kata, Ustaz, komen sikit kisah Al-Jili jumpa Plato dalam Kasyaf. Itu halusinasi si siapa, Abdul Karim Al-Jili ni. Okey, halusinasi. Jumpa Plato lah, ya, mengatakan Plato ni arif billah dan sebagainya. Golongan ni bukan Plato je dia arif billah kan. Setan pun dia arif billah kan. Diorang ni hilang akal. Banyak halusinasi. Okey, kalau kita tengok Al-Hallaj ya. Siapa nak kata, oh Ustaz, tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan Hallaj arif billah. Saya tak terikat dengan pandangan Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam bab ni. Sebab bagi saya, pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam bab ni sangat lemah. Golongan yang duk bertaklid ulama' ni saya tahu akan panas. Yang pasal lah kamu nak panas. Okey. Saya nak kata kita tidak terikat dengan itu. Dia kata Al-Hallaj ni arif billah, orang soleh, wali Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata tidak. Imam Fakhruddin Ar-Razi tersilap bab ni. Tersilap besar dalam isu ini. Rujukan saya siapa? Saya merujuk Imam Az-Zahabi. Dan kita tahu kisah Al-Hallaj dia dipancung. Bahkan dipersetujui oleh ulama-ulama sufi zaman dia. So takkan kamu nak bersandarkan kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi yang datang selepas itu. Yes, dia imam, dia alim besar. Tapi jangan sampai kamu kata dia alim besar, dia imam, kamu tolak pula pandangan orang-orang lain. Okey, pandangan yang mengatakan dia sesat lebih kuat. Bahkan Al-Junaid Al-Baghdadi sini mengatakan bahawa kamu telah membuka satu fitnah yang tidak boleh ditutup kecuali dengan kepala kamu. Kecuali dengan kepala kamu. Maksudnya dia bersetuju Al-Hallaj dipancung. Okay. Cuma takwilan golongan sufi ni kata, oh dia dipancung bukan sebab dia sesat, tapi sebab dia telah menumpahkan rahsia. Bukan, sebab memang dia sesat. Dan rahsia dia tumpahkan tu memang rahsia yang sesat. Dan memang patut pun dipancung. Jadi mereka ni banyak berhalusinasi. Ya. Al-Hallaj tulis dalam Tawasin dia, Tawasinul Hallaj. Kata setan ni tak sujud kepada Adam sebab apa? Sebab dialah pencipta Tuhan dan pentauhid Tuhan paling tinggi sekali. Dia tak sanggup untuk menyembah selain Allah. Aduhai, sedihnya cerita iblis ni. Lai, dia nak kelintun siapa dia orang ni? Tengok secara halus dia buat kita simpati dengan iblis. Okey, kita buat simpati pada iblis. Inilah jalan batiniah. Ini jalan batiniah. Ustaz, kalau kita tengok gerakan dalam banyak-banyak gerakan tarikat-tarikat ni, kelihatan seperti Arkam je yang paling menonjol dalam bidang ekonomi dan betul. So kelihatannya ada yang kata kelihatannya Arkam yang paling menonjol dalam bab-bab kerohanian ekonomi ni. Saya tak bidang yang lain lah, ada perubatan ekonomi. Yes. Ini saya tak pastilah sangat kenapa. Tapi mereka dah buat satu ekosistem. Dia self sustaining. Dia orang ada barangan runcit. Dia orang ada sekolah sendiri. Hospital saya tak pasti. Mereka dapat beli bas sendiri pada zaman tu. Kira dah dahsyat. Sos sendiri, kicap sendiri. Itu satu, kalau kita tak kenal Arkam ni, kita akan rasa bangga kan, ni satu kejayaan orang Melayu. Tapi soalan saya, betul ke orang Melayu ni tak akan boleh berjaya dalam bidang ekonomi kecuali kena percaya benda-benda khurafat? Kita ni tak kuat sangat ke jiwa kita? Nak betul-betul usaha, kena ada gula-gula. Oh, kamu ni akan menyertai kerajaan Imam Mahdi. Oh, baru semangat. Oh, Allah mengenali setiap satu daripada kamu.
kan, pemuda Bani Tamim akan memberi sokongan kepada kamu dan dia ada di kalangan mereka. Baru nak semangat ke? Tak cukup ke berusaha kerana Allah dan Rasul? Sebab apa? Ni semua nak result dekat dunia ni. Sekarang ni dia nak result, dia nak nampak. Tak apa, kita berjaya mungkin kita tak nampak, kita usaha mungkin tak berjaya waktu kita hidup ni. Betul tak? Sebab ada Nabi yang Nabi sebut dalam sebuah hadis, saya lupa perawi dia, minta maaf ya, saya lupa daripada kitab yang mana. Okay. Dikatakan bahawa ada Nabi masuk surga seorang-seorang. Ada Nabi masuk surga sedikit je jumlah dia. Maksud dia apa? Ada Nabi orang tak terima pun dakwah dia. So jangan sedih kalau orang tolak dakwah kamu. Jangan sedih. Okay? Jangan sedih, teruskan. Bismillah. Kita ni nak berusaha, nak nampak result. Tak nampak result, oh, tak kuat. Cukuplah janji Allah, syurga. Cukuplah janji Allah redanya. Cukup. Okay? Mungkin kita tak nampak buah kejayaan hidup kita, perjuangan kita dalam kehidupan kita sendiri. It does not matter. It does not matter. Allah nak tengok usaha kita, bukan natijah dia. Okay? Ustaz, saya punya soalan Ustaz. Ya. Baru ni ada page macam dia panggil Tanah Melayu. Ya. Page Tanah Melayu dia promote macam membina bangsa bertauhid. Ya. Ustaz ada perasan tak page tu? Ya. Apa komen Ustaz? Itu ada bau-bau lah. Itu ada bau-bau. Tapi saya tak mau cakap lebih daripada itu. Saya hanya cakap ada bau-bau. Siapa yang ada join benda-benda macam tu, berhati-hati. Okay, berhati-hati. Biar ada yang tanya, Ustaz tak verify lagi tentang Global Ikhwan. Okay, Global Ikhwan ni, mereka dah buat penolakan secara rasmi. Ini dakwaan mereka. Okay? Betul atau tidak, hati mereka betul atau tidak, saya tak tahu. Mereka membuat penolakan secara rasmi terhadap ajaran Arqam dan Ustaz Syarif Muhammad. Okay? Sama ada jujur ataupun tidak, wallahu alam. Okay? Saya rasa kadang-kadang kena buat pemeriksaan lah terhadap mereka. Kalau mereka masih meneruskan ajaran tersebut, maka masyarakat harus tahu. Okay? Kalau mereka dah tak teruskan, betul dah buang, kita patut sokong mereka. Okay? Okay, ada yang kata, Ustaz, betul ke Al-Hallaj ni lepas dipancung, darahnya mengalir membentuk kalimah Allah? Saya tak tahulah. Okay? Saya pun pernah dengar benda tu, tapi riwayat yang sahih kita tak ada. Syahid kata, Ustaz malam ni lain, nampak tenang sangat. Bukan apa, tengah lapar ni sebenarnya. Saya kalau dari isi minyak lain sikit semangat dia, belum isi minyak dia lain sikit. Saya pun keluar 1 hari daripada pagi, so penat sikit. Dah pukul berapa dah ni? Oh, dah 1 jam setengah dah. Okay. Kalau tak ada soalan, saya berhentilah. Kalau ada soalan, saya layan. Ustaz, berapa banyak tarikat sesat? Wallahu a'lam bissawab. Saya menyeru kepada tasawuf tanpa tarikat. Okey, tasawuf tanpa tarikat. Itu lebih selamat. Yang penting kita nak tazkiyatun nafs, menyucikan diri. Sebab bila masuk bab tarikat ni, dia akan ada struktur tarikat. Susah nak cari tarikat yang tak ada konsep Nur Muhammad. Susah nak cari tarikat yang tidak ada talqin zikir. Susah untuk mencari konsep tarikat yang tidak mendakwa ada susur galur straight kepada Nabi. Bagi yang jujur di kalangan mereka, dia tak kata ada sanad sampai Nabi. Dia akan kata, oh, saya dapat melalui Khidir, saya dapat Syekh kami dapat melalui Yaqazah dengan Nabi SAW. Ini geng yang faham sikit. Dia tahu bahawa memang sanad tu tak sahih, jadi mereka terpaksa bawa masuk Yaqazah, Kasyaf dan sebagainya. Ada ataupun tidak tarikat yang sahih, awak kena takrifkan dulu kepada saya tarikat itu apa. Okey? Tarikat yang saya faham, dia ada struktur dia. Dia confirm ada isu Nur Muhammad, confirm ada isu Wahdatul Wujud, confirm ada isu martabat kewujudan. Okey? Baru-baru ni saya buat kajian tentang satu tarikat yang dianggap mu'tabar, tapi hakikatnya pun ada struktur ini. Okey? Ada doa-doa melampau yang mereka ajar. Jadi kita nak kena tahu, Nabi juga menghalang al-i'tida fi doa. Doa jangan melampau-lampau. Okey? Cukuplah. Okey? Ada banyak nanti. Sampai waktunya saya akan buka, insya-Allah. Sampai pada waktunya. Istighasah dengan wali, saya berpegang, saya bersama dengan para ulama yang mengatakan ia haram. Okey? Bahkan boleh membawa kepada syirik. Sebab jin-jin ni ditunggu je diseru.
Bila dia datang, siaplah kamu. Dia akan tonggang hidup kamu habis-habisan. Dia akan berfasa, saya dah cakap tadi. Jin ni, bila diseru ni, dia akan datang sebagai seorang wali dulu. Kamu dah trust dia, dah dapat keyakinan pada dia, dia akan mula tambah benda yang bukan-bukan. Perlahan-lahan. Lepas tu dia akan masuk ke wahdatul wujud. Dia akan masukkan ni, akhirnya awak akan mendakwa dia awak sebagai Tuhan. Okey, awak akan mendakwa dia awak Tuhan, dah bersatu dengan Tuhan, ataupun awak berpegang kepada wahdatul wujud, atau awak dakwa awak ni dah ada hakikat Muhammadiyah dalam diri awak. Sebab tu banyak tarikat-tarikat ni, syekh-syekh dia bermula okey, perlahan-lahan dakwaan mereka cerita-cerita Ultraman mendakwaan lah saya kata. Okey, baca lah Ibn Arabi punya dakwaan melampau-lampau. Okey, melampau-lampau dakwaan dia tu. Ada yang nak minta saya cerita pasal qadar-qadar, saya rehat dulu hari ni. Okey, ada yang kata ustaz ikut salafi je kan. Salafi ni pun kena awak takrif kan, jalan salaf tu apa. Ini satu hari kita buka lah topik khas berkenaan dengan apa itu jalan salaf. Okey, kita bincang sama-sama. Tak ada masalah. Okey, saya bukan nak bermusuh dengan golongan tarikat dan sebagainya. Tak ada faedahnya lah kalau saya setakat nak cari gaduh dengan orang. Okey, buat apa nak buat orang marah? Kan, gila ke apa kan? Saya pun ada keluarga, saya pun ada kehidupan saya, nak buat orang marah tak ada sebab. Cuma saya risau, sesungguh risau. Saya pernah lihat kehidupan orang hancur kerana pegangan-pegangan seperti ini. Orang bercerai-berai. Okey, pernah di golongan Arkam ni dalam satu malam sahaja ramai yang diceraikan secara serentak. Ada yang mak tak jumpa anak 7 tahun, 10 tahun. Kerana apa? Berpegang kepada syekh. Syekh kata keluarga kamu adalah musuh jamaah. Ditinggalkan bertahun-tahun tak jumpa mak sendiri, tak jumpa ayah sendiri. Ada yang ekonomi mereka hancur, bisnes mereka hancur. Bahkan wallahi saya berjumpa dengan seorang yang buat pengakuan di depan saya sendiri. Dia kata, ustaz, ada seorang bekas Arkam yang namanya terkenal. Kalau sebut nama dia, semua orang tahulah dia ni siapa. Dia ni pernah difitnah berzina. Dan ustaz nak tahu siapa yang perintahkan saya untuk fitnah dia berzina? Bos kita sendiri. Bos kita sendiri. Dan saya yang reka fitnah itu, ustaz. Dia kata, saya yang reka fitnah itu. Dan alhamdulillah saya dah bertaubat, saya dah minta maaf kepada setiap orang yang saya sampaikan fitnah tersebut. Bayangkan, ketuanya meminta supaya murid dia buat fitnah kepada salah seorang yang tinggalkan jemaah itu bahawa dia berzina. Ini jalan batiniyah. Okey. Cuba bayangkan apa kesan atau impak kepada orang yang difitnah itu. Cuba bayangkan kalau awak kena macam tu. Dan bahkan orang-orang Arkam yang jumpa saya, berkas Arkam yang jumpa saya ni, mereka kata macam ni, ustaz, kita bukan tak nak ke depan, tapi ada di antara kita yang ada hubungan dengan mereka, ada hubungan bisnes dan sebagainya. Kalau kita buka, saya yakin mereka akan buat character assassination. Dan memang itu tradisi mereka. Ini bahaya. Dan saya tahu bukan sedikit tarikat-tarikat yang buat macam tu juga. Bila ada orang kritik tarikat mereka, mereka akan buat character assassination. Mereka akan sampai kata ini musuh Allah, ini adalah jamaah iblis dan sebagainya. Tengok macam Ibn Arabi, tengok fuqaha yang kritik dia, tengok macam mana dia kritik balik. Dia ni pun sengah juga saya nak kata. Dia kalau betul ahli ma'rifah, dia tak kritik orang lain, betul tak? Seperti yang dia dakwa, kami dah sampai satu makam. Dia pun kritik orang, macam lepat juga. Dia kata dah sampai ma'rifat, cinta pada Tuhan. Lepas tu dia kuat maki hama orang. Kan, orang baru jumpa sekejap dah maki hama orang. So, all their claims are lies. Don't believe in this nonsense. Okay? Don't believe in this nonsense. Saya harap saya tak pernah maki orang lagi dan saya tak akan maki orang sampai saya meninggal, insya-Allah. Kalau saya ada termaki orang, itu kesilapan saya, tak ada kaitan dengan ilmu saya, tidak ada kaitan dengan sesiapa, guru saya ke apa, tak ada kaitan. Salah saya sendiri kalau saya ada termaki orang. Okey. Okey, Ibnu Ibrahim kata, baik, saya menunggu tentang topik Salafi Wahabi ni. Okey, kasih saya settle berkenaan dengan batiniah ni dulu. Saya tahu golongan Salafi ni dia tengah tunggu kan. Bila Ustaz Nur nak cerita pasal benda ni? Sabarlah kan. Saya nak bina jambatan sebenarnya. Okey. Tapi golongan batiniah ni saya hentam agak keras. Okey. Sebab kerosakan yang mereka buat jauh lebih dahsyat. Tapi saya tidak menghalang, saya tidak merobohkan jabatan. Sebab tu ada orang-orang tarikat yang jumpa saya juga. Dia orang yang nak faham. Okey, datang kita bincang sama-sama.
Awak tunjuk bukti, saya tunjuk bukti. Akhirnya hujah menjadi asas kita. Golongan Salafi ataupun Madkhali sekalipun, ataupun yang begitu keras sekalipun, kita boleh bincang. We can talk about it. Saya tahu ada isu-isu yang saya timbulkan, dua-dua hentam kan. Golongan ni hentam, Salafi pun hentam saya. Tak ada masalah kan. I have no issue with this. Selagi awak bercakap dengan ilmu, I really have no issue with that. Tapi bila awak dah masuk character assassination, bila awak dah koyak-koyak kan, mula nak menghina orang dan sebagainya, maka pada saya, kita sebagai orang Melayu should upkan our standard sikit lah. Takkan bila berbeza pandangan sikit, kita dah jadi orang-orang yang senang koyak sangat kan. Saya tak ada masalah. Awak nak kritik saya secara ilmiah, tafadhal mashkurah. Okey. Baik, saya rasa Faizal Karsadi mengata, Ustaz, rindulah dengan tazkirah Ustaz di Singapura. Saya pun rindulah dengan sahabat-sahabat dekat Singapura. Okey. Tapi nak buat macam mana kan? Nanti satu hari saya buka lah kenapa saya tidak diizinkan untuk berceramah dekat Singapura lagi. Okey. Tak ada apa, tentang dua isu je. Sekarang jelas saya buka kan. Dua isu je. Satu isu, saya banyak bercerita tentang riba. Okey. Saya pernah bercerita tentang murid-murid saya, siapa yang ada kemampuan boleh dan kuat berazam untuk memiliki tempat tinggal tanpa pinjam HDB, buatlah. Maka isu ni sampai kepada pihak atasan Singapura, dia kata terimalah. Ada mereka you are rocking the boat, kamu mengganggu ekonomi Singapura. Okey. Dan saya banyak cakap tentang dinar dirham, perlunya buang riba kembali kepada ekonomi kita kan. Kat Singapura dulu kita banyak cerita tentang dinar dirham. Okey, bila fikir-fikir balik macam kerja gila juga tu. Tapi alhamdulillah kita dah dapat kongsi tentang riba dengan masyarakat Islam Singapura. Okey, saya kata duit kertas yang kita pakai ni, okey, is the very definition of riba. Tapi kita tidak ada jalan. Kita darurat terpaksa menggunakan. Saya bukan nak kata orang yang guna ni haram-haram berdosa, tidak. Saya kata kita kena iktiraf. Duit kertas ni buat banyak kerosakan dalam kehidupan umat Islam. Okay, it is a creation of wealth out of nothing. InsyaAllah satu hari kita buat topik khas tentang fiat currency, boleh? Satu topik khas. Saya pernah tulis satu buku kecil berkenaan dengan fiat currency. Saya titlekan dalam bahasa Arab. Ingat nak tulis bahasa Arab kan? Tapi train of thought dalam bahasa Arab ni lambat sikit. Jadi saya terpaksa tulis dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Buku tu saya tak sebarkan sangat. Bagi siapa yang nak, boleh PM saya. Tapi saya jawab PM agak lambat, minta maaf. Okay? Jadi sebab yang kedua, saya bercakap, ni kita terus terang lah ya. Dalam kelas saya kata kita tak boleh nafikan bahawa sistem khilafah ada dalam sejarah Islam. Ada dalam sejarah Islam. Nak tegakkan khilafah ke tak nak tegakkan tu lain cerita. I have never thought about that. Saya tak cakap tentang benda. Saya kata dalam sejarah ada sistem khilafah. Tak boleh nak nafi. Sebab ada pihak-pihak tertentu dia tak suka khilafah, dia siap nafi. Khilafah zaman Nabi tu hanya culture saja, budaya sahaja. Budaya. So itu saya tak setuju. Saya kata memang ada sistem khilafah dalam Islam. Of course dia bertukar-tukar mengikut kesesuaian zaman. Tapi ialah pihak-pihak tertentu mestilah tidak suka, kan? Saya tak kata kena establish khilafah zaman ini. Saya kata khilafah ada dalam sejarah Islam. Khalas. Okey? So sebab itulah. Sebab dua ni je. Jadi saya nak menghentikan spekulasi. Ada pihak suka kan gunakan that card, kata dia ni pun dah tak boleh mengajar kat Singapura dan sebagainya, seolah-olah saya bawa ajaran sesat dan sebagainya. Itu dua sebab. Tak percaya saya boleh call teman-teman saya dekat Singapura, boleh tanya ARB ya. ARB ni badan yang menguruskan tauliah asatizah. Boleh tanya pada mereka. Okey. Cukup setakat itu sahaja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Stay safe zaman-zaman Covid ni. Kalau nak berjumpa online sajalah. Tak payah nak berjumpa ramai-ramai. Sikit-sikit tak ada masalah. Ustaz-ustaz pun buat banyak FB live. Saya cadangkan. Kuliah-kuliah masjid saya cadang tutup lah. Tutup, buat dekat rumah. Lebih ramai orang boleh tengok. Saya buat kuliah, berapa ketul dia orang datang. Ni 268 ada orang yang tengok ni. Okay. So stay safe. Selamat berehat bagi yang cuti panjang. Bagi yang diuji Allah dengan kesakitan atau kena Covid, saya doa Allah berikan kesembuhan. Allah tunaikan hajat semua insya-Allah. Semoga kita makin cinta kepada ilmu dan mengikut landasan ilmu insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.